atas segala limpahan nikmat, rahmat dan inayahnya, dan tidak lupa selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Okey, untuk nota ni saya dah bawa dah. Cuma nak bagi terus ke macam mana, ke lepas kelas nota makhraj ni? Bagi terus. Okey, kutip dulu. Macam ni, sambil-sambil kita jalankan kelas, saya tak buat boleh buat benda itu. Sebab di sini dia ada satu borang, so dia akan rekodkan nama dengan jumlah. Sebab dia lebih satu, lebih dua, ada beli macam-macam lah. Kemudian untuk bayaran tu tanda kat sini, dan kalau dah bayar tulis speed lah, dah bayar. Bagi dekat mana? Lewat nama, jumlah, nak kisah tulis speed. Boleh pergi seorang ke seorang lah. Siapa yang ada boleh tu boleh. Yang boleh pen? Boleh pen? Ni satu ni dua ni. Jadi dua. Sebelah sini. Okey, tak apa. Yang tu nanti Iwan akan di seorang demi seorang. Okey, untuk tajuk malam ni, nanti bila dah ada nota tu kita boleh ulang kaji balik lah bab makhraj. Okey, tajuk malam ni kalau ikutkan kita dah habis pada waqaf ibtidak tu. Okey, kalau tengok bab yang terbaru bab 18. Ada yang dah baca tadi bab 18 ni. Kita tengok muka surat 76 bab yang ke-18, kaedah waqaf akhir kalimah. Okey, buka dulu muka surat 76. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kaedah waqaf akhir kalimah. Okey. Yang pertama, kalau kita tengok cara untuk kita waqaf pada akhir kalimah tu, dia ada 3 kaedah lah. Yang pertama sukun mah, yang kedua rom, yang ketiga ismam. Okey, yang biasa kita guna pakai ialah yang pertama tu, sukun mah. Okey, sukun mah ni apa dia? Iaitu menyukunkan huruf terakhir. Maksudnya kita matikan huruf yang terakhir, yang mana huruf tersebut yang berada di hujung kalimah dengan semata-mata sukun. Maksudnya apakah huruf yang terakhir tu, di baris atas ke bawah ke depan ke, tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan, kita akan matikan. Kecuali pada 2 baris atas lah, kita matikan dengan maiwan kan. Okay. Dan kaedah ini merupakan kaedah waqaf yang biasa diamalkan oleh kebanyakan pembaca Al-Quran. Ia berlaku pada semua jenis keadaan huruf seperti berbaris sama ada atas, depan, bawah ataupun keadaan huruf yang sukun sendiri. Okey. So ini yang biasalah, yang basic, yang normal kita buat. Bila kita nak berhenti je, kita nak waqaf je, kita akan matikan huruf yang terakhir. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya Ar-Rahim Mi. Tapi bila kita nak waqaf, kita akan matikan huruf yang terakhir. Huruf yang terakhir ialah huruf mim, yang mana asalnya baris bawah. So kita baca dengan, kita matikan mim tu, Rahim. Tapi bila mati dia akan jadi hukum lain lah, iaitu jadi mat arid sukun. So itu bacaan panjang tu berlaku pada huruf mat tu. Sekarang ni kita fokus pada huruf yang terakhir. Huruf terakhir memang kita akan matikan. Okey, jelas untuk sukun ni benda yang biasa kita amalkan, kita akan matikan huruf yang terakhir. Boleh? Sukun ni istilah. Okey. Yang kedua rom. Okey, rom ni apa dia? Kita menyebut sebahagian baris dengan memperlahankan suara pada huruf di akhir kalimah. Okey, contoh tadi Bismillahirrahmanirrahim. Itu kaedah yang pertama. Kalau yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalimat ada sukun.
Okey, kalau rom dibaca dua je. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimi. Kalau nak baca rom, baca dengan sebahagian baris ataupun sebahagian harakat. Tapi dia tak boleh baca 246 lah, dia baca dua sahaja. Itu kalau ma'arif sukun lah. Okey. Ia dikecualikan pada keadaan berikut. Maksudnya rom tak boleh baca kalau huruf terakhir tu baris atas. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, kalau sukun boleh alamin, tapi rom tak boleh. Tak boleh baca alamin. Okey. Yang boleh rom hanyalah pada baris bawah dan baris depan. Boleh? Boleh nampak? Kalau sukun boleh semua baris, pada atas, bawah, depan semua kita boleh sukun. Tapi kalau nak baca rom, pastikan huruf terakhir tu baris pada apa? Atas, bawah dan depan. Atas tak boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak boleh. Dia boleh contohlah rahimi dengan rahimu. Rahimah tak boleh. Boleh? Kalau tak boleh, matikanlah. Dia rom ni hanya pada baris bawah dengan baris depan saja. Sukun mati. Rahim. Ada ni memang boleh, cuma bacaan yang tak masyhur. Bacaan ni boleh, ni kan kita belajar buku ni sisi riwayat Hafs. Bacaan ni tak masyhur. Okey. Okey, kedua huruf baris mendatang. Baris mendatang macam mana? Sekejap, saya baris mendatang. Ya, ada contoh, dia tak bagi contoh. Okey, yang pertama je lah. Yang pertama baris atas tak boleh. Yang kedua baris mendatang. Saya tak ada contoh kat sini. Okey, tak apa, kita bagi nombor 3 dulu. Ta marbutah. Okey, ta marbutah ni dikecualikan juga. Maksudnya kena matikan dengan ha juga, kena sukunkan juga. Kemudian mim jamak ni kalimah pada contoh yang mana ada contoh antum, hum, kum. Yang mana mim jamak ni kalau kita terjemahkan dia jamak. Kum, antum, hum. Okey, yang tu pun sama kena matikanlah, tak boleh baca rom. Tak boleh kita bariskanlah. Dan juga huruf yang memang dah mati, tak boleh baca lah. Kalau dah mati macam mana kita nak bariskan? Okey. So senang kita pastikan pertama dia berbaris bawah dan baris depan. Cuma kalau kita tak biasa buat, sebab jarang kita buat lah. Bila jarang buat ni dia agak sukar lah, kalau tak biasa. Okey, tak apa, saya terangkan dulu rom tu apa, ismam apa. Nanti kita tengok dekat contoh dia bagi bawah ni. Okey, manakala ismam pula, iaitu sekadar isyarat memunculkan bibir tanpa suara selepas menyukunkan huruf terakhir di akhir kalimah. Okey, kalau rom tadi dia boleh baca pada huruf terakhir yang berbaris bawah dan depan. Ismam ni hanya baris depan sahaja. Atas tak boleh, bawah pun tak boleh. Sebab apa? Sebab dia muncul, macam mana nak isyarat muncul pada baris bawah? Pada atas pun tak boleh, bawah pun tak boleh. Dia hanya boleh dia baris depan saja. Okey. Dia mana-mana huruf yang akhir tu baris depan sahaja. Kalau baris bawah tak boleh, baris atas pun tak boleh. Kalau rom baris atas tak boleh, tapi baris bawah dan depan boleh. Okey, pengecualian pun sama macam rom tadi. Dia tak berlaku pada 5 keadaan huruf yang berbaris. Cuma ijmam ni ditambah fathah dan kasrah lah. Dia hanya boleh pada muncul saja. Huruf baris datang tak boleh, ta marbutah tak boleh, mim jamak pun tak boleh, sukun asli, sukun lagi tak boleh lah. Okey. Okey, tak apa, kita tengok contoh dulu.
Perkataan pertama, okey, cuba tengok tepi sekali, dia pecah pada dua. Pertama, huruf kedua terakhir ialah huruf mad. Maksudnya kat sini, sebelum huruf yang terakhir tu ialah huruf mad, sama ada alif, waw ataupun ya. Boleh? Yang bawah tu pula huruf kedua terakhir bukan huruf mad. Dia pecahkan dua. Okey, perkataan yang pertama sekali, sawaf. Okey, huruf terakhir fa yang berbaris atas. Jadi untuk tiga kaedah tu, yang mana dia boleh baca? Kita boleh guna kaedah yang mana? Sukun saja. Sebab apa? Sebab huruf terakhir pada atas. Rom tak boleh baca dengan, kalau pada atas tak boleh baca rom, kena baca sukun biasa. Ismam lagi tak boleh. Okey. So kat situ hanya berlaku sukun saja. Maksudnya sawaf, matikan saja dengan 6 harakat. Sebab apa kena baca 6 harakat? Sebab situ mad lazim. Okey. Yang kedua, masih lagi mad lazim, tapi huruf terakhir dia baris bawah. Okey. Wad-dawabi. Okey, kalau kita waqaf guna kaedah sukun wad-dawab. Jadi sukun dan jadi qalqalah akbar lah. Okey. Mudhar bersama mudhar. Okey, itu untuk sukun mah. Macam mana kalau nak baca rom? Wad-dawab. Dia bunyi sikit dia. Dia bukannya wad-dawab. Itu untuk sukun. Kalau untuk rom, wad-dawab. Tapi kat kotak tu dia tulis 6 harakat selesai. Ya. Kat kotak tu tulis 6 harakat. Okey. So, kenapa? Jangan baca hati tu. Baca hati. 6 harakat tu pada mad lazim tu, bukan pada ba tu. Kan saya baca 6 tadi. Wad-dawab. Bukan ba tu yang 6 harakat. Waw tu. Sebab 6 tu sebab mad lazim. Cuma kita fokus kalau bab nak wakaf tu pada ba tu, sama ada kita tak bunyikan, iaitu dengan matikan ba. Wad-dawab. Itu sukun. Kalau rom, wad-dawab. Dia kadang tak biasa buat, dia susah. Okay. Saya pun jangan buat lah memang. Cuma bacaan ni dibolehkan. Kalau nak baca rom, boleh, tak ada masalah. Cuma kena pandai kontrol lah. Jangan wad-dawabi. Itu salah lah. Itu kata bacaan ni tak masyhur. Kan saya kata bacaan ni dibolehkan tapi tak masyhur. Yelah, sebab ada dalam buku saya baca je lah. Okey, kenapa dekat Islam tak boleh? Sebab pengecualian tadi kan, dia tidak berlaku pada baris atas dan juga baris bawah. Kalau rom boleh, bawah boleh, depan. Tapi atas tak ada. Atas memang dulu tu ada. Tapi kalau sukun, yang ni yang kita amalkan. Kita memang sukun pada semua baris. Boleh. Dan kenapa baca 6 harakat? Sebab tu contoh mad lazim tu memang kena baca 6. Bukan pada ba tu baca 6. Nak baca 6 macam mana pada ba tu. Okey, kita ambil contoh yang ketiga yang huruf terakhir pada depan. Baru tiga-tiga boleh. Kita tengok beza dia. Wad-dawab. Itu sukun. Ba saya tak bunyikan, saya qalqalah kan. Kalau rom macam ni, wad-dawab. Sebab dia nak beritahu asal baris dia. Susah kan nak kata. Okey. Okey, macam mana dengan ismam? Wad-dawab. Wad-dawab. Langsung tak bunyi, muncul. Kan ismam kan dia muncul tanpa keluarkan suara. Dia macam ni, yang saya baca tadi, sempat saya baca rom ni, kalau ikut baca ni, dia untuk orang yang saya tak ingat. Rom ni kan dia ada bunyi suara kan? Untuk orang yang buta. Kalau ismam ni untuk orang yang bisu. Maksudnya dawab. Nak bagi tahu asal baris huruf yang terakhir tu.
boleh tengok, boleh dengar, boleh bercakap, pakai yang sukun je lah. Sebab dia boleh tengok baris. Ada gitu. Yang saya baca dia kenapa dia baca Ismail dengan Rom ni, dia ada, maknanya kalau orang yang buta, dia boleh tahu asal baris tu apa dengan bunyi sikit tu. Okey. Sebab kalau kita matikan wadawab, tak tahu baris apa tu. Tapi orang yang tak buta, dia boleh tengok, oh baris depan. Okey. Ini sekadar nak tunjukkan bacaan. So kalau tak boleh nak amalkan Rom dan Ismail tu, baca je sukun macam biasa. Tak ada masalah. Tak perlu pun baca Rom dan Ismail. Okey. Okey, kita pergi pada yang huruf kedua takhir dan huruf waw pula. Sama je. Okey, okey, kat situ dia tulis 456. Sebab apa 456? Situ mad wajib muttasil. Asal dia 4 ataupun 5. Tapi bila kita waqaf, dia boleh sampai 6. So nak baca 4 boleh, 5 boleh, 6 pun boleh. Contoh okey, 4. Nak baca 5, yang penting hamzah tu mati. Kalau nak baca 6, panjang lagi. Yang penting hamzah tu sukun. Dan itu bacaan yang biasa kita buat lah. Okey, kenapa dekat tidak berlaku rom dan ismam? Dekat situ tidak berlaku rom, tidak berlaku ismam. Sebab apa? Sebab huruf terakhir itu baris atas. Baris atas tidak boleh dibaca secara rom dan apatah lagi ismam. Tapi kalau baris bawah boleh rom, tak boleh ismam. Kalau baris depan boleh rom, boleh ismam. Boleh nampak? Ismam dia hanya satu baris dia boleh ismam, iaitu baris depan. Sebab dia isyarat muncul, dia tak keluarkan suara. So dia perlukan baris depan lah untuk mengisyaratkan baris dhammah, asal baris huruf terakhir tu. Tapi kalau rom dia untuk baris bawah dan depan. Dia boleh bunyikan I ataupun U. Tapi kalau A tak boleh. Tapi kalau untuk sukun, bagilah baris apa sekalipun. Yang penting kita matikan huruf tu, tak ada masalah. Okey, so kalau as-sama'i macam mana? As-sama 4, as-sama 5 ataupun 6, as-sama. Okey, ada setengah orang dia kata ini ialah bacaan dekat belakang tu sebabkan huruf hamzah. So kita kena buat nabr. Nabr tu apa? Kita kena tekan sikit supaya nak nampakkan ada hamzah belakang tu. Kalau kita baca sama hilang terus, so tak nampak hamzah. So as-sama, bagi nampak ada hamzah. Ini untuk sukun Macam mana nak baca rom? Okey, kenapa pada sukun 4, 5, 6 tapi pada rom 4 dan 5? Siapa boleh jawab? Untuk rom, okey, untuk sukun boleh baca 4, 5 ataupun 6 harakat pada kalimah sama tadi. Sama, sama ataupun sama. Tapi untuk rom boleh 4, 5, tak boleh 6. So dia sama macam bacaan wasal. Okay, kita memang kita waqaf. Bila kita bariskan dia walaupun setengah harakat, macam bacaan wasal jugalah. Okay, sebab apa yang sukun boleh baca sampai 6? Sebab kita memang matikan huruf terakhir. Okay. Dan cuba tengok pula yang contoh yasha'u yang baris depan. Dekat ismam dia boleh 4, 5, 6 pula. Sebab apa? Boleh faham? Contoh yasha'u. Okey, kalau sukun yasha', yasha' dan yasha' 4, 5, 6. Untuk rom 4, 5 sahaja dah terjawab tadi. Sebab apa? Sebab kita still bunyikan baris tu. Yasha'u, yasha'u 4 atau 5. Tapi kenapa ismam 4, 5 dan ada 6 juga, macam is-sukun. Sebab dia tak bariskan, dia sekadar isyarat. So macam kita matikan jugalah, cuma isyarat muncul. Yasha. Atau saya
kata untuk orang yang bisu. Ha? Pekat. Saya tertukar. Pekat. Bisu je nak baca kan? Bagus, terima kasih. Saya tertukar. Okey, betul lah kalau pekat, betul. So bila dia pekat, dia tengok orang muncul, dia tahu yang akhir tu sebenarnya baris dia depan. Betul lah. Kalau untuk rom, untuk orang buta, sebab dia ada dengar bunyi Yasha'u. Betul-betul. Ya Allah, bisu pula keluar. Pekat. Okay, so kenapa ismam boleh 6? Sebab dia tak bariskan, dia still mati. Yasha'. Dia isyarat muncul. Bunyi dia sama macam sukun tadi. Ha? Apa ismam? Ismam boleh 6 sebab dia tak bariskan. Rom ni dia masih lagi bariskan, cuma baris yang tak penuh. Dia bukannya Yasha'u, dia Yasha'u. Dia bunyi sebahagian harakat. So untuk orang yang buta dia tahu, oh ni asalnya balik depan. Tapi ismam untuk orang bukan bisu tak dekat. Okey, kamu boleh. Lama saya terbalik. Sorry. Okey, kalau mustaqim ni ni kenapa yang ni 246? Sebab ni mad arid ni. Kalau kita tengok atas tadi, contoh mad lazim 6. Kemudian mad wajib 45 asalnya dan boleh 6. Okey, yang ni 246 maksudnya kat sini hukum apa ni? Mad arid disukun, mustaqim huruf terakhir pada atas, so hanya berlaku pada sukun ni. Mustaqim, cuba dua dulu. Mustaqim, mustaqim dan mustaqim. So kenapa tidak berlaku pada rom dan ismam? Sebab pada atas. Pada atas takkan berlaku rom dan ismam. Okey, untuk yang pada bawah, ad-din, 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 itu sukun. Kalau rom, ad-dini. Kenapa dua harakat sahaja? Dia jadi mat asli balik lah. Sebab dia, kita still bariskan dia. Kita berhenti tapi still bunyi ad-dini, ad-dini. Boleh? Sebab tu dia baca dua, sebab dia masih lagi berbaris. Okey, kalau al-alimu, saya ambil contoh satu je lah, sama je. Al-alimu, al-alim, al-alim, ataupun al-alim. Okey, kalau rom boleh ke tak? Boleh sebab baris depan. Jadi macam mana bunyi dia? Al-alim. Dia sebahagian harakat. Tapi kenapa ismam boleh baca 246 balik? Sebab kita matikan dia. Al-alim, al-alim, al-alim. Bunyi mim baru muncul. Macam kita buat latihan dekat ta'man lah. La ta'man. Bunyi nun tu baru kita muncul. Al-alim. Isyarat munculnya tanpa bu. Sebab tu jarang diamalkan. Biasa pakai sukun je. Sebab kita sini semua tak ada yang buta, tak ada yang baca je biasa lah. Okey, yang kedua ni, huruf kedua terakhir bukan huruf mad. Tadi dia bagi 3 contoh, yang mana huruf kedua terakhir huruf mad. Yang pertama mad lazim tadi kan, yang kedua mad wajib, yang ketiga mad arid. Okey, yang bawah ni mad lin pula. Fir'auna al-baiti al-mautu. Huruf kedua terakhir ialah bukan huruf mad tapi huruf lin. Okey, Fir'auna kalau waqaf, Fir'aun 2, Fir'aun 4, Fir'aun 6. Okey. Kenapa tak berlaku pada rom dan ismam? Sebab baris atas. Okey. Yang kedua, al-baiti baris bawah. So hanya berlaku pada sukun dan rom. Kenapa tak berlaku pada ismam? Sebab baris bawah. Ismam hanya boleh baris depan. Okey. Al-bait, al-bait, al-bait. Okey, itu sukun. Okey, macam mana nak buat rom pada al-baiti tanpa mat? Kenapa dia tulis tiada mat? Kalau dia mat mesti ada mat. Sebab dia tak wakaf kan. Dia macam kaedah tak wakaf lah. Walaupun kita berhenti, bacaan dia
Macam li'ilafi Quraisy. Tapi kalau kita sambung li'ilafi Quraisyin ila, so baca dia macam tu. Tak ada mat tu maksudnya sempurnakan sifat pada ya saja. Al-baiti, 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 jangan al-baiti. Itu dah jadi mat. Kalau kita baca dua al-baiti, salah. Al-baiti, al-baiti, jangan al-baiti. Itu jelas sangat. Al-baiti. Sikit. Ataupun kalau ambil al-baiti tak nampak kan? Ambil ayat penuh lah. Okey. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Saya dah seluruh dah. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Baiti, baiti. Slow je. Okey. So jangan baca baiti tapi baiti. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayfi. Itu kalau nak baca rom. Tapi dia agak kekok lah. Saya pun jarang amalkan. Saya biasa amalkan sukun macam biasa. Okey, kalau untuk al-maut tu boleh dibaca secara tiga sekali. Sukun boleh, rom boleh, ismam pun boleh. Kalau al-maut tu kita nak sukun al-maut, al-maut, al-maut. Okey, boleh baca 2, 4 dan 6. Kalau ni rom, al-maut, al-maut. Okey. Kalau ismam al-maut, al-maut. Matikan dulu, lepas tu baru kita muncul al-maut. Muncul. Okey, boleh nampak beza dia? Biasa buat yang mana? Bukan biasa buat. Seluruh ni tak tahu pun ada baca rom. Saya pun tak biasa amal, jadi agak kekok sikit tadi nak buat. Tak biasa buat juga. Okey. Ada raum yang ismam ni kena apa sebabkan dia ada raum ismam. Tadilah untuk bantuan bagi orang yang tadilah, kalau rom untuk orang yang apa tadi saya tukar je. Rom untuk orang yang buta lah. Dia nak tahu yang itu ya, baris asal huruf terakhir tu baris apa. Bukan kena riwayat ke bukannya. Bukan, ini maknanya untuk hafz boleh baca. Setiap hujung ayat tu boleh dibaca secara tiga-tiga ni. Tapi bersyarat lah. Syarat dia tengok baris tu. Kalau baris atas hanya sukun, kalau baris bawah sukun dengan rom, kalau baris depan sukun rom ismam. Jadi apa maknanya mahdi tu? Sukun mahdi. Saya tak pasti yang mahal ni maksud dia apa. Saya biasa panggil sukun je. Ada maksud dia saya tak ingat. Sukun ejaan dia pun saya kurang pasti macam mana ejaan dia. Mahdi tu dal ke dot ke saya tak ingat. Sebab buku ni eja dalam bahasa Melayu kan. Biasa saya panggil sukun je. Sukun rom ismam. Okey, yang terakhir pula, kalau tadi huruf kedua terakhir bukan huruf mat. Pertama dia bagi contoh huruf lin, yang baki lagi yang bukan huruf lin. Contoh waqaba. Okey, huruf terakhir pada atas waqaba yang boleh baca hanyalah sukun. Waqaba jadi apa? Waqaba. Yaqhurna, huruf kedua terakhir bukan huruf lin dan bukan huruf mat, maka baca dia hanya boleh sukun. Sebab apa? Sebab huruf terakhir pada atas. Yaqhurn, yaqhurn. Okey, kalau yang baris bawah kita boleh baca apa? Sukun dan rom. Al-falaq ataupun al-falaqi, al-falaqi. Okey, kalau yang kedua wal 'asr, itu sukun. Kalau rom wal 'asr, wal 'asr. Ri itu sikit je. Kalau mati wal 'asr, ra tu bunyi tebal. Sebab apa? Ra mati, sebelumnya lagi berada wal 'asr. Kalau bariskan dengan baris bawah wal 'asri, bukan wal 'asri, wal 'asri. Itu apa tu? Rom. Okey, kalau baris depan tiga-tiga boleh. Al-qamar, al-qamar, al-qamar. Satu lagi ismam al-qamar, al-qamar. Muncul dia.
Bunyi sama macam sukun tapi dia ada muncul. Asyaq itu kalau sukun, asyaq. Okey, kalau rom asyaqu, asyaqu. Okey. Kalau ismam asyaq, asyaq. Dia muncul. Tidak ada bunyi tapi dia muncul. So kesimpulan dia penambahan ilmu lah. Nak bagi tahu boleh je waqaf, tapi banyak syarat dia lah kena tahu. Cuma syarat yang basic ialah tengok baris lah. Kalau baris atas hanya berlaku sukun. Kalau baris bawah sukun dengan rom. Kalau baris depan tiga-tiga boleh. Tapi cara nak laksana dia berbeza. So kalau nak mudah, baca sukun je lah macam biasa. Okay. Okey, itu untuk kaedah waqaf akhir kalimah. Saya tak banyak buku yang keluarkan benda ni. Kebanyakan ajar cara sukun ni kan. Bila sukun ni jadi apa? Jadi ma'ari sukun, jadi ma'lin. Dia tak ajar cara sukun secara raum dan ismam tu. Okey. Dan bacaan tu boleh, cuma tak masyhur. Kalau tadi wal asr, kalau ikut sukun tu dia orang ada sukun juga kan? Sebut wal asr. Kalau kita susah nak sebut tu, kita pakai rom ni. Kalau nak baca rom, tak silap saya kena baca semua, bukan wal asr. Itu je. Khusr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati. Jadi kena buat rom semua. Tapi campur-campur tak? Biasa orang negeri mana yang baca biasa dalam sebut dia? Ha? Orang negeri mana yang biasa? Negeri mana? Johor tak ada. Negeri mana dia? Negara ke apa? Dia macam ni, saya dah sebut tadi, bacaan ni tak masyhur. Tapi siapa yang belajar qiraat, dia tahu bacaan ni ada. Cuma yang belajar qiraat pun jarang buat. Sebab kita dah biasa dengan berhenti je kita mati. Cuma soalan Datuk tadi, Datuk dia kata, kalau susah nak buat macam mana tak? Baca ni, tapi macam tak lah. Saya nak baca qiraat awal, kena baca semua awal. Jangan kejap half, lepas tu pergi wal, lepas tu pergi tukar-tukar qiraat lain. Tak boleh, dia kena satu je. Ha? Ikut dia senang, dia mudah, dia ambil ilmu senang. Itu yang ada tu. Sekali saya nak tanya, yang mana yang senang? Yang pertama, Sukun kan? Bagi sukun je lah. Sebab yang tu kalau nak baca, dia kena talaqi dulu. Saya takut, saya pun tak mahir tadi sebab jarang guna. Bila jarang guna ni, kita biasa guna contoh lah. Saya bagi contoh, biasa nasta'in je. Nasta'inu, nasta'in. Tapi bila dia bagi kalimah banyak ni, sudah, saya pun jarang baca dia ismam arwah kat sini. Cuma saya tahu konsep dia, saya buat je lah. Tapi yang betulnya yang sukun lah. Yang rom dengan ismam ni agak sukar sebab bagi orang yang tak biasa. Tak tahu lah, kalau bagi dia rom lagi senang, saya tak pasti. Tapi kena ingat, wal asri, bila kita dah bariskan ra tu baris bawah, dia jadi nipis. Wal asri. Kalau mati, wal asr, terbalik. Bila mati, bila rom, dia dah berbaris, jadi nipis balik lah. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihati. Nampak? Kalau nak baca rom, dia kena tahu pula. Tak boleh baca 246 lah, solihat. Dua je. Wa tawasaw bil haqqi. Nanti kalau baca haqi, orang tak biasa dengar, kenapa kau baca baris? Padahal dia tengah baca rom. Cuma rom ni tu macam jelas sangat. Ada satu hal pula. Dia baca wal asri. Tu bukan rom tu. Wal asri innal insana lafi khusri. Dia macam slow je. Illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Bukan sabri. Okey. Macam senang. Sudah. Datuk Jai kata senang tu. Boleh, tapi kena talaqi dulu lah. Pastikan bacaan tu dah disahkan oleh guru. Okey, saya pun tak ambil bacaan tu, saya ambil yang sukun je. Cuma saya tunjuk contoh apakah itu rom, apakah itu ismam. So ismam tadi saya dah beritahu kenapa tak boleh pada baris bawah dan atas, sebab dia isyarat muncul. So mana kena muncul dengan baris atas dan baris bawah. Rom ni sebab dia bunyi kan. Cuma kenapa tak boleh pada baris atas, saya tak pasti sebab
Mesti ada sebab dia, saya tak ingat. Okey, cukuplah untuk wakaf ni. Kalau pening-pening ambil sukun sudah. Cuma kita tahu kat sini boleh baca dengan 3 kaedah ni, cuma kena tahu cara nak baca dia baru boleh baca. Okey, semua dah dapat dah nota tu. Okey, tahu tak cara guna nota tu? Tak tahu. Aduh, pasal apa beli tak tahu. Okey, tengok dulu. Baru dapat. Boleh ada lebih lagi kan? Ya, saya tengok ada tak ambil. Kalau tak ada, ini yang satu tak ada ambil. Okey, kebetulan sebab itu ada permintaan daripada Haji hilang lah. Mana dia? Cik Adi hilang lah. Dia Adi. Ha? Oh, belakang. Ada? Okey. Sebab itu dia kata nak minta buat ulangan balik untuk makhraj. Kebetulan kita baru dapat ni. Okey, saya nak ajar cara tengok dia lah. Pertama sekali, dia dalam bentuk macam ni. Kita buka dua, dia akan jadi macam ni lah. Buka dua. Bila buka dua, apa yang kita nampak mula? Makhraj. So cara tengok dia macam ni. Okey, cuma siapa yang biasa dengan formula saya, dia kena cari balik lah, letak dalam nota ni. Okey, saya nak tanya, makhraj yang pertama, al-jawf nombor apa? Kalau dia jumpa tadi tu, mana dia faham tu? Al-jawf nombor berapa? Nombor 2. Tak jumpa cari tu kalau nombor 2 tu. Al-jawf nombor berapa? Kalau dia sebut 16 tu, ya, jumpa cari. Boleh? Sebab dia bermula dengan hal dulu kan. 1, 2, 3 dia hal. Tapi kita hafal jawf. So jawf nombor 16. Cari nombor 16. Apa huruf dia? Alif, waw, ya. Kat mana jawf? Tengah-tengah tu, warna merah. Jumpa? Okey, yang kedua hal. Hal dia nombor apa? 1, 2, 3. Okey, boleh? Nombor 1 pangkal hal, hamzah ha. Nombor 2 tengah hal, ain ha. Nombor 3 hujung hal, ghain dengan kha. Boleh? Okey, lisan dia nombor apa? 4 sampai 15. Okey, cuma kalau kita tengok betul 4, 5, lepas tu 6, 7, kemudian 8, 9, kemudian 10, 11, mana pergi 12, 13? Dia sesat kejap dekat bibi. Tapi kalau kita dah faham apa yang saya ajar ni, dia boleh tengok di nota ni, tak ada masalah. Nombor ni, nombor bagi nota dia, tapi kita kena faham ikut pemahaman kita. Okey, lidah ada 10 bahagian. Yang pertama nombor 4. Itu pangkal lidah belakang. Apa huruf dia? Nombor 4, apa dia? Okey, nombor 5 pangkal juga. Tapi sebenarnya kita tahu pangkal lidah ni, qaf dengan kaf ni, dia bukan sama makhraj, dia hampir. Okey, qaf lain, kaf lain. Okey, selesai pangkal lidah. Nombor 6 apa dia? Okey, siapa ingat lagi boleh. Tengah lidah ada berapa huruf? 3. Dekat nombor 6 tu dia merangkumi tengah lidah. Ada 3 huruf, iaitu jim, shin, ya, aj, ash, ai. Okey, nombor 6 tengah lidah. Okey, nombor 7 H1. Sebenarnya H1 tu nota saya untuk mudah ingat. H1 lam nun ra, tapi sebenarnya lam nun ra dia macam qaf kaf tadi. Dia bukan makhraj yang sama, dia berhampiran. Sebab tu lam bertemu ra, kul rabbi kal apa lagi? Lam yang bertemu ra, dia bukan idgham mutajanis, dia bukan idgham mutamatsilan, dia idgham mutaqaribain. Dia bukan mutajanisan, dia mutaqaribain. Sebab lam dengan ra dia hampir Sebab tu dia pecahkan 7, 8, 9. Tapi siapa yang biasa pakai nota saya, 7, 8, 9 kita panggil apa? H1, boleh? 7, 8, 9 H1, lam nun ra. Okey, 10 H2 ta dan ta. 11 H3, okey. 12 okey, 12 syafatain, 13 pun syafatain sebab dia pusing gitu kan. Okey, lepas tu sesat kejap. 14 kembali kepada H4. 15 baru dia pergi tepi lidah. Kita kan hafal pangkal, tengah, tepi dulu kan. Dia pangkal, tengah, lepas tu dia terus pergi hujung dulu. 1, 2, lepas tu sesat bibir kejap, lepas tu H4 balik, lepas tu barulah tepi lidah. Nombor ni untuk nota dia, tapi sekali kita faham tak ada masalah pun. Okey.
So tepi lidah dia nombor 15. Okey, apa lagi yang saya perlu sebut? Last tadi nombor 17. Kat mana nombor 17? Khayshum. Jumpa tak? Dia bukanlah nun dengan mim, tapi sebenarnya khayshum ni dia merupakan tempat keluar sifat bagi nun dengan mim. Bukanlah nun dengan mim tu sendiri. Nun dekat nombor 8, mim dekat nombor 12. Tapi sifat bagi nun dengan mim, salah satu sifat nun dengan mim ialah ghunnah. Ghunnah tu lah nombor 17. Ghunnah dalam bahasa Melayu apa? Itu ghunnah. Sifat kepada nun dan mim nombor 17. Siapa yang dah pernah belajar dia faham betul. Okey, tengok bawah pula. Kita buka dua lagi kan, tengok bawah ni. Siapa faham tengok carta ni? Saya bagi masa tengok dulu, faham ke tidak? Baca tajuk ayat, baca tajuk dia atas. Sifat berlawanan dan sifat tunggal, bukan tunggul, tunggal. Okey, mana sifat berlawanan kat situ? Okey, sekarang ni dia tak ada macam saya punya nota, saya letak kiri kanan berlawanan. So siapa yang dah pernah belajar dia tahulah. Dah lah warna dia lain kan. Kalau dalam buku saya Islam warna sama. So hams warna biru, lawan dia jah warna apa tu? Jah. Okey, so kita boleh tahu hams lawan dia jah. Kemudian rokhawah lawan dia mana dia punya pertengahan tu? Dekat bawah tu, tawassul. Siapa tak belajar lagi dia tak faham tu. Yang dah belajar dia tahu apa yang berlawanan dengan apa. Okey, istifal lawan dia isti'la. Infitah lawan dia itbaq. Tiba-tiba sama pula kali, tadi tak sama. Okey. Ismat islah. Okey. Yang ni kita boleh trace sebab warna sama. Isti'la dengan istifal warna kuning, infitah itbaq warna hijau, ismat islah warna apa tu? Gold, coklat. Okey. Cuma satu je tersesat iaitu qalqalah. Saya tak pasti kenapa dia sesatkan qalqalah tu. Sebab qalqalah bukan sifat berlawanan. Sifat tu. Okey, jelas yang tu. Kenapa yang dua atas tu dia berbeza warna, lepas tu yang tiga istilah itbaq islah tu. Saya pun tanya soalan yang sama tadi. Saya pun tak pasti. Yang bawah tu dia sama kan? Yang atas tak sama pula. Warna dia habis. Okey. Warna dia habis. Okey. Sebab kalau buku Sa'izran, dia lawan dia mesti disamakan. Hams dengan jah sama. Tapi yang ni dia tak samakan. Okey. Tapi maksud isti'la istifal dia samakan. Okey, kalau tengok dalam kotak hams dengan jah tu, apa dia kat bawah tu? Dia tulis apa tu? Ayat Quran ke? Itu huruf dia. Fahassahu syakhsun sakat, itu 10 huruf hams. Lawan dia jah. Azuma waznu qari'in zi ghaddin jadda talaba. Itu baki daripada 10 itu 19 huruf jah tu digabungkan jadi azuma tu. Ain, dha, mim, waw, zain, nun. Semua sekali itu huruf jah. Rakhawah huruf dia apa? Khudh, ghassa, hadza, fadda, shusil, zayasahin. So lawan dia syidah, ajib, qatin, bakat. Tawassul, lin, umar. So campur semua 29. Isti'la khussa dawtin kis, lawan dia istifal thabata izzu man yujawid harfahu isalla syakka. Itu saya tak hafal juga sebenarnya. Saya hafal yang sikit je. Isti'la. Itbaq apa huruf dia? Sad, dad, ta, dha. Lawan dia infitah selain daripada sad dan ta. Okey, izlaq firra min lub. Dulu kita apa? Facebook laro macam ni tu. Tak ingat lah. Facebook laro saya ingat. Laro. Main Facebook laro. Itulah. Okey, izlaq farra min lubbin, baki dia ismat. Okey, sekarang ni mana sifat tunggal? Okey, yang ni baru kita pakai. Kita panggil apa yang bulat tengah tu? Carta ke apa? Okey. Sekarang ni sifat berlawanan dengan sifat tunggal dalam nota, dalam roda tu ada semua. Cuma agak pening. Kalau tak faham lah guna dia. Kalau saya faham dia. Cuba tengok nombor 1 hams warna biru. Tapi susunannya dah tak jadi fahasahu
syakhsun sakat dah. Kat dekat belakang tu. Okay. So sekarang ni saya just macam ni untuk sifat berlawanan kita pakai yang kat luar tu. Sebab tak pening. Hams fahasahu syakhsun sakat, lawan dia ja. Boleh? Okey, tapi untuk nota ni saya rasa pakai sifat tunggal yang kat dalam tu, pakai sifat tunggal dia. Okey, saya nak tanya, sifat tunggal ada berapa? Yang kita belajar 8 kan? Sofil, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafashi, istitalah dan juga gunnah. Okey, saya nak tanya. Pertama sekali sofil. Sofil kotak dia warna apa? Kalau jumpa dia sebut warna betul, maknanya dia jumpa. Tengok lapisan yang paling luar. Jumpa dah tu. Sofil warna oranye. Berapa huruf dia? Kita hafal apa? Sod zai sini. Dia sod sin zai. Dia dapat terabur. Sebab apa dia terabur? Sebab dia nak buat carta ni, dia nak kena susun huruf. Bukan senang. Okey, yang kedua, qalqalah. Warna apa? Biru. Purple kan? Tengok yang paling lapisan paling luar. Okey. Kalau sofil tadi sod sin zai. Okey, kalau qalqalah warna purple, apa dia huruf dia? Jim dan qaf ta ba. Boleh? Okey, yang ketiga lin, warna apa? Merah apa? Jambu ke tak jambu? Merah coklat. Kita panggil merah jambu dah sebab nanti inhiraf warna merah. Okey. Kita panggil pink lah. Lin warna dia pink, iaitu waw dengan dia kan. Okey, inhiraf warna apa? Merah. Okey, dia terasing tu. Satu lam, satu lagi apa? Ra tu dia terpaksa dua kali sebab apa? Ra ada dua sifat. Betul? Ra ada dua sifat tunggal kan? Inhiraf dan takrir. Okey, lepas inhiraf, takrir. Takrir huruf yang berwarna biru, iaitu ra. Kenapa ra warna separuh biru separuh merah? Sebab dia ada dua sifat tunggal. Inhiraf dan takrir. Lepas takrir apa? Tafashi. Tafashi warna apa? Warna apa? Merun. Berapa huruf yang warna merun? Satu saja, iaitu shin. Lepas tafashi, istitalah. Warna apa? Gold. Okey, ada berapa huruf yang warna gold tu atau warna coklat tu? Satu. Apa huruf dia? Okey. Lepas istitalah, gunnah. Gunnah warna apa? Putih. Hijau. Okey, mim dan dia terasing tu lah. Okay. Jadi huruf yang tidak ada warna ataupun yang berwarna kotaknya warna putih, itu ialah huruf-huruf yang apa? Tidak mempunyai sifat tunggal. Boleh? Yang ada warna dia ada sifat-sifat tertentu lah. Yang tak ada warna ataupun warna putih tu, itu huruf yang tidak mempunyai sifat tu tunggal. Sebab bukan semua huruf mempunyai sifat tunggal. Kalau sifat berlawanan memang semua huruf wajib ada lah. Kalau tak hams, dia jar. Kalau dia tak syiddah, dia rakhawah ataupun dia tawassul. Kalau dia tak istifal, dia isti'la. Kalau dia tak idbaq, dia infitah. Kalau tak izlaq, dia isbah. So yang dalam tu, yang lapisan kedua, ketiga tu semua sifat berlawanan. Tapi saya rasa pening tengok dalam tu. Kalau rasa boleh tengok, silakanlah. Tapi kalau rasa pening, pakai yang luar je. Boleh? Okey. Selain daripada huruf itba', sad, ta, za, semuanya huruf yang bersifat infitah. Yang pentingnya apa? Yang pasal yang ni itba' ni dia angkat dua-dua lidah. Apa dia angkat di dua Pangkal dengan tengah. Yang ini yang betul-betul mendatar tu macam mana? Yang infitah ni. Infitah maksudnya tengah lidah tak terangkat. Kalau istilah pangkal lidah terangkat. Okey, tak salah lagi, dah faham tu. Okey, selesailah. Tak salah. Okey. So infitah lawan kepada itba'. So kalau huruf yang sad atau za ni masuk terangkat pangkal lidah ni, dia jadi macam rapat. Ruang antara langit dengan lidah tu dia dah rapat. Okey, tapi kalau mim maksudnya tengah lidah dengan langit tu dia terbuka. Dia infitah ni maksudnya dia terbuka, dia ruang tu luas. Tapi kalau itba' ni dia rapat dan bentuk dia macam topak ni macam bangku.
Dia bukan tutup terus, dia ruang tu jadi penuh. Aus. Atau menjadi so. Tapi kalau sin as, ruang antara tengah lidah dengan langit tu dia infitah, dia terbuka. Itu maksud asal dia. S, aus, s, an, al. Dia bunyi yang terbuka nipis lah. Okay. Tak apa, nanti kesimpulannya dekat dalam ni. Saya tak buka dalam ni. Okay, ajar selain saya apa? Saya nak ingat tanya bintik-bintik dalam tu. Bintik-bintik. Ada bulat apa? Okey. Doktor. Kalau nak tahu juga, saya boleh huraikan je. Boleh tanya. Okey, yang macam ni, siapa yang tak faham guna dalam tu, pakai sifat berlawanan, pakai luar je boleh. Okay, saya huraikan balik. Yang pertama sifat berlawanan, kita tengok nombor 1 hams kan. Jumpa tak kalimah hams yang kat dalam bulatan tu? Okey, hams kan warna biru. So huruf yang warna biru semua tu semua huruf hams. Baca yang lapisan kedua. Kaf, ta, fa, ha, sa, ha, shin, kha, sad, sin. Dia tak ikut fa, ha, sa, syaksun, sakat. Okey. Jadi lawan dia yang warna hijau. Jah tu yang warna hijau. Daripada ba, ta, qaf, dal, jim, hamzah, ra, mim, ain, nun, lam, ghain, dad, ya, wa, za, zal, zai. Okey, boleh? Okey, cari nombor 3 pula. Nombor 3 apa? Okey, syiddah. Huruf dia yang mana? Yang warna purple tu. Dia lapisan ketiga pula. Tadi untuk jah dengan hams, lapisan kedua. Untuk syiddah, lapisan ketiga. Huruf dia warna purple apa tu? Purple muda sikit lah. Okey, hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Okey, lawan dia rakhawah. Rakhawah warna purple juga tapi terang lagi. Apa huruf dia? Yang warna purple lah. Jadi tawassut warna merah, lam, nun, ain, mim, ra. Betul? Okey, sifat yang ketiga. Berlawanan yang ketiga. Isti'la. Okey, saya nak tanya. Isti'la apa huruf dia? Okey, yang ni yang Haji Azrain tanya, bintik-bintik tu. Okey, isti'la warna dia apa? Yang bulat-bulat tu. Okey, warna kuning kan? Kuning tu dia merujuk kepada huruf apa tu? Bermula dengan ta, lepas tu qaf, lepas tu ghain, lepas tu dad, lepas tu za, lepas tu sad, lepas tu kha. Tengok dia punya susu galuh tu. Sebab dia tak boleh nak buat huruf, dia terpaksa ikut macam tu je. Okey, so selain daripada bulatan kuning tu, isti'la nombor 5 kan? Selain daripada isti'la, lawan dia istifal yang tak ada bulatan lah, yang tak ada titik bulat. Okey, tengok macam ni. Saya faham ya, saya takut makin pening ni. Isti'la yang ada bulatan-bulatan warna kuning tu. Apa dia? Ta, qaf. Jadi huruf dal tak ada bulatan kan? Itu istifal lah. Boleh? Okey, nombor 6. Nombor 6 tak ada. Nombor 6 istifal lah. Okey, nombor 7. Itbaq. Itbaq dia pakai warna apa tu? Hijau kan? Okey, ada berapa bulatan hijau tu? 4 kan? Ta, dad, za dan sad. Jadi yang tak ada bulatan tu lawan kepada itbaq infitah. Okey. 7. Nombor 8 infitah. Okey, nombor 9 izlah. Ada berapa tu? 6 kan? Warna coklat tu. Bulatan apa ni? Dot-dot tu ada 6. Apa dia? Fa, ba, ra, mim, nun, lam. So yang tidak ada dot-dot tu, selain pada dot-dot tu, itu huruf ismat lah. Itu je. Faham je. So lapisan pertama untuk apa? Sifat tunggal. Lapisan kedua untuk jah dengan hams. Lapisan ketiga syiddah, rakhawah, tawassul. Lapisan keempat isti'la, istifal. Lapisan kelima itbaq, infitah. Lapisan terakhir izlah, ismat. Dia makin ke dalam. Kita pun makin ngantuk. Okey, sebenarnya tak payah tengok sini. Ini kalau nak faham. Kalau tak pernah belajar memang pening ni. Ini sebab dah belajar dia boleh nampak lagi. Okey. Cuba buka dalam. Saya nak tanya. Buka dalam dah nampak semua.
Okey, kita hafal daripada mana? Jauf kan? Mana jauf? Kat mana? Sebelah kanan paling bawah. Okey, betul tak huruf dia alif, waw, ya. Okey, nampak? Dia terus letak gambar rajah macam mana bentuk alif, macam mana bentuk waw, macam mana bentuk ya. Okey, cuba kita cek balik yang kita belajar sama ni betul ke tidak. Pertama alif, dia tulis nipis. Maka alif sifatnya istifal lah, dia tak tebal. Okey, cuba sebut ma. Okey, rasa tak pergerakan suara tu ikut anak panah hitam tu. Daripada ruang kerongkong tu kan, daripada kerongkong sampai dah ke mulut kan. Ma. Suara dia lalu kat mana? Dekat al-jauf tu lah. Okey, kalau mu, kalau mi sama je. So pergerakan suara tu ikut anak panah hitam tu. Itulah dia panggil makhraj al-jauf. Cuma beza dia, kalau alif mulut kita terbuka sedikit je, ma. Tapi kalau muncul, mu. Kalau mi, lidah kita terangkat sedikit tengah lidah tu, dan bibir bawah kita turun, mi. Tapi kalau nak fokus pada makhraj, mana makhraj dia? Yang anak panah hitam tu, itulah al-jauf. Yang dikatakan al-jauf tu ialah makhraj apa dia? Kerongkong. Kerongkong lah. Makhraj dia rongga mulut, rongga kerongkong dan rongga mulut. Okey, yang kedua hal. Mana hal? Siapa jumpa hal? Okey, bibir tu nak menunjukkan kena muncul. Okey, sekarang ni saya nak tanya, apa beza huruf mad waw dengan, cuba tengok sebelah kiri ujung sekali ada satu lagi waw nombor 12. Apa beza waw mad dengan waw nombor 12? Siapa boleh bezakan? Ha? Okey. Maksud saya apa beza dia? Gambar rajah sama kan? Siapa boleh bezakan huruf waw mad dekat nombor 16 dengan huruf waw yang berada pada nombor 12? Ada hero. Okey, apa beza dia? Okey, betul, makhraj dia berbeza. Macam mana nak bezakan dia? Muncul sikit. Yang waw mad tak muncul. Muncul juga. Sebab bukti dia ada gambar bibir, dulu ada gambar bibir. Okey, sekarang ni beza dia ialah ada arrow yang warna biru, betul? Okey, saya kata apa tadi? Kalau huruf mad, dia al-jauf. Al-jauf apa? Rongga mulut kan? Mu. Okey, rasa tak dekat bibir? Tak rasa, dia rasa dekat al-jauf. Mu. Bibir tu muncul sebab apa? Saya dah banyak kali beritahu. Yes, jawapan dia dhammah. Sebab waw mad, huruf sebelum dia mesti baris depan. Jadi muncul tu bukan sebab waw tu, tapi sebab baris dhammah tu. Mu. Siapa boleh sebut huruf yang baris depan tapi tak muncul? Cuba buat. Mesti muncul kan? Mu. Tapi rasa tak dekat bibir? Tak rasa. Saya rasa dekat al-jauf. Mu. Macam kita sebut ma tadi. Ma. Kat mana kita rasa? Al-jauf kan? Tengok anak panah hitam. Ma. Ada yang terlepas tu. Cuba sebut mu. Okey, untuk nombor 12 ni tak boleh sebut mu, dia kena sebut macam ni. Mau. Kat mana rasa? Cuba sebut mau. Kat mana rasa? Ini baru rasa kat bibir. Lain mu dengan mau. Saya rasa kat bibir yang mau tu. Yang mau tu nombor 12. Sebab dia makhraj syafatain. Sama ke lain? Sekali lagi, siapa tak boleh nak beza waw mad dengan waw li? Waw li kan sebelumnya baris atas. Boleh? Cuba sebut mu. Bukan sebut macam lembu kan? Ni mu, mim baris depan bertemu dengan waw mu. Tidak ada sekatan pada bibir. Tapi kalau nombor 12 mau, dia pergi ke bibir kan? Mau. Bukan mu. Mu tu saya rasa daripada sini mu keluar je. Ni mau. Mau. Ataupun kalau kita bariskan wa, rasa dekat bibir tu wa. Tapi waw mad dia tak berbaris, dia sekadar panjangkan huruf sebelum dia. Mu. Itu beza dia. Baik.
Okey, kalau ya apa beza? Ya nombor 16 dengan ya nombor mana ya tadi? Ya nombor 16 dengan ya nombor 6. Mana ya nombor 6 cari? Tengah bawah. Okey, kalau ya nombor 16 mi dia sama macam alif, sama macam waw, dia lepas. Mi gambar rajah sama tak? Sama. Tapi yang nombor 6 tu dia ada arrow warna biru, dia tunjuk ke tengah lidah tu. Mai. Rasa dekat lidah tu, mai. Lidah naik ke atas tapi tak kena langit kan? Mai. Berbeza dengan mi, ma, mimu ni sama je. Ma, mimu. Tapi kalau mau, rasa kat bibir, syafatain. Mai, rasa dekat tengah lidah. Tu beza waw mat dengan waw lin, ya mat dengan ya lin. Siapa yang tak dapat rasa beza waw mat dengan waw lin? Sila angkat tangan kalau tak ada beza. Saya nak betulkan lidah dia. Pakai, okey. Okey, siapa tak ada beza? Ke boleh beza? Okey, sekali lagi kita buat waw mat dulu. Mu. Okey, waw lin, mau. Mau. Rasakan kat bibir kan? Yang masa mu tadi tak rasa kat bibir, dia terlepas je. Mu. Okey, waw, kita buat ya mat pula. Mi. Dia lepas je. Cuba buat ya lin, mai. Kat mana dia pergi tu? Tengah lidah yang angkat tu, anak panah tunjuk ke atas tu. Mai. Mai. Okey. Okey, habis untuk habis untuk jawab, pergi ke hal. Hal nombor apa? 1, 2, 3. Nombor 1 tu pangkal apa huruf dia? Hamzah dan ha. Okey, tengok dia yang ni dia pakai anak panah. Kalau buku Saizran dia pakai bulat-bulat biru tu kan. Okey, betul tak dia tulis anak panah tu hamzah dan ha tu di bahagian bawah sekali. Okey, kalau nak tahu sifat hamzah dengan ha kat mana nak tengok? Nampak tak sifat tu dia masukkan sekali? Kat mana? Sebelah tepi gambar tu kan ada sifat tu. Okey, apakah sifat bagi hamzah? Ha, sebut. Ada jawapan tu. Sila baca daripada yang pertama apa dia? Itulah sifat dia. Ini kegunaan nota ni. Nanti nak buat latihan huruf tak payah cari dah, semua ada kat situ. Pertama jah, yang kedua syiddah, yang ketiga istifal, yang keempat ifidah. Tapi saya tak payah tengok ni. Dulu dah pernah tebuk saya kan? Tak payah tengok sebab saya dah hafal. Ini untuk mudah. Nanti nak buat latihan kita tahu dah. Okey. Jadi apa sifat bagi ha? Lagi? Okey, khafa ni ditambah. Khafa ni tak ada dalam nota ni. Okey. Kalau perasan, tengok dia keluarkan sifat berlawanan berapa? 4 ke 5? Ada tak dia keluarkan sifat berlawanan kelima? Antara izlaq dengan ismat. Cuba tengok semua huruf. Ada tak? Tak ada kan? Sebab apa dia tak keluarkan? Okey, saya dah beritahu itu. Sifat keempat, sifat kelima antara izlaq dengan ismat, dia bukan tak ada kaitan dengan sebutan huruf, tak ada kaitan dengan bacaan. Dia lebih kepada nak tentukan huruf tu, kalimah tu, adakah kalimah tu dari asal bahasa Arab ataupun bukan bahasa Arab. Itu je tujuan dia. Jadi kalau untuk bacaan tidak termasuklah, dia bukan sifat pada bacaan tu. Dia lebih kepada nak menentukan huruf tu asal kalimah Arab ke tidak. So kalau kalimah Arab dia pasti bercampur antara huruf izlaq dengan huruf ismat. Tak faham? Sebab apa tak faham? Sebab tajuk tu belajar tahun lepas. Okey, saya faham. Dia macam ni. Okey, kalau tak faham tengoklah. Satu huruf kita hafal. Satu huruf saya ingin hafal. Khafa. Ya. Tak silap saya satu je. Ha. Okey, kalau yang tak faham bab izlaq ismat tadi, dia dekat sini. Jawapan dia dekat sini, dekat muka surat 39 buku. Izlaq merupakan sifat berlawanan dengan ismat. Izlaq bermaksud hurufnya ringan untuk disebut, manakala ismat pula hurufnya berat untuk disebut di sisi orang Arab. Kedua-dua sifat ini tidak termasuk dalam
perbincangan ilmu tajwid. Sebab tu dekat sini tak dimasukkan sifat kelima tu. Tapi ia merupakan perbincangan apa? Tentang pembentukan kalimah Arab. Jadi sekiranya satu kalimah berasal daripada 4 atau 5 huruf mengandungi gabungan antara huruf izlaq dengan ismat. Contoh huruf izlaq ada 6, fa ra mim nun lam ba. Huruf ismat selain daripada itu, dia kena bergabung dulu tu barulah dikatakan huruf kalimah tu asal daripada bahasa Arab. Contoh macam lah bahasa Melayu, saya kaitkan dengan bahasa Melayu. Tidak dikatakan kalimah tu asal bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu kalau tak digabungkan antara huruf vokal dengan konsonan. Macam tu. Ada tak bahasa Melayu yang tak dalam ejaan tu tidak ada huruf vokal? Ada tak? Cuba bagi. Mana kalau ada, itu bukan bahasa Melayu. Sebab kita tak boleh nak baca kalau tak ada huruf vokal. Sebab kita baca menggunakan huruf vokal. Tapi Arab dia baca bukan pakai huruf, dia pakai baris. Sebab tu dia tak perlu alif waw ya pada setiap kalimah. Kita perlukan A, E, I, O, U, betul? Contoh, okay, cuba bagi perkataan bahasa Inggeris yang tidak ada huruf vokal. Contoh, Y, W, H, Y. Ada tak A, E, I, O, U? Maknanya itu bukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu mesti ada A, E, I, O, U bergabung dengan huruf yang bukan A, E, I, O, U. Dia macam itulah. Jadi bahasa Arab ni mesti ada huruf fa, ra, mim, nun, lam, ba. Dia mesti bergabung dengan huruf yang bukan fa, ra, mim, nun, lam, ba. Barulah dikatakan kalimah tu kalimah Arab. Kalau tak, bukan bahasa Arab. Saya kaitkan bahasa Melayu kena ada huruf vokal bergabung dengan huruf alfabet, barulah dikatakan bahasa Melayu. Tapi kalau dalam kalimah tu tidak ada percampuran huruf vokal dengan huruf apa satu lagi? Konsonan. Maksudnya itu bukan bahasa Melayu. Contoh macam tadi lah, Y, W, H, Y. Boleh? Itu bukan bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu dia mesti ada huruf vokal yang bergabung dengan konsonan. So jelas kenapa pada sifat dekat nota ni tak dimasukkan izlaq dengan ismat. Sebab apa? Dia tak termasuk dalam perbincangan ilmu tadi. Sebab tu dia masukkan 4 saja, sampai nombor 4 je. Yang pertama antara jah dengan hams. Yang kedua syiddah rakhawah dengan tawassut. Yang ketiga isti'la sifat. Yang keempat itbaq dengan infitah. So izlaq dengan ismat tak dimasukkan. Dan kenapa ada setengah yang ada sifat tunggal, ada setengah yang tak ada sifat tunggal? Yang tu tadi saya dah huraikan kan. Bukan semua huruf ada sifat tunggal. Okey, boleh? Okey, kita habiskan. Atas tu hal. Okey, lisan kat mana? Lisan ni yang kat tengah semua tu lah. Daripada nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 14. Okey, lepas tu baru pergi dekat syafatain nombor berapa? 13 dan 12. Dan last kali dia pusing balik pergi ke khaysum nombor 17 dekat tengah tu. Okey, nampak? Nombor 17 tu dekat tengah-tengah tu kecil je. Ada nun dengan mim. Itulah cara nak tengok dia. So kena kerap tengok baru kita tahu. Boleh tak kita nak mengaitkan, kita sebut kita Lan Umar tu kan? Lin Umar, okey. Umar. Kita payah nak ingat. Kita kata Lan Umar ke Umar Lanun tu. Umar Lanun, boleh. Tak ada masalah. Yang penting keluar macam ni lah. Contoh ustaz ajar huruf qalqalah apa dia? Qutbu jaddid. Contoh lah saya pakai kat sini. Huruf qalqalah qutbu jaddid. Boleh tak ustaz saya nak hafal baju dah kotor? Boleh, tak ada masalah. Yang penting keluar 5 huruf tu. Nak susun macam mana terpulang lah, tak ada masalah. Dia nak ikut Lin Umar, dia nak apa? Umar Lanun. Ikutlah. Umar Lanun saya baru dengar hari ni. Umar Lanun. Umar pula tu dia bagi. Tapi dia selesa macam tu terpulang. Yang penting keluar 5 huruf tu. Okay. Dia formula saya untuk hafal saya dah bagi dah itu. Cara hafal dia, jangan hafal semua huruf yang sifat berlawanan tu. Hafal huruf yang sikit je. Masalahnya tak hafal, itu je. Kalau hafal ingat. Tapi kalau huruf sifat tunggal, saya rasa ramai ingat. Okay, kita test untuk penutup. Huruf sofil ada berapa? Apa dia? Sod, Zai, Sin. H4 Sod, Zai, Sin. Kalau qalam, saya rasa semua ingat ada berapa? 5, apa dia? Baju dah kotor. Okey, lepas tu lin ada berapa? 2, apa dia? Waw dengan ya.
Okey, kemudian inhiraf ada berapa? Apa dia? Lam dua. Nampak? Sebab dia sikit, sebab tu lama ingat. Okey, takrir satu, apa dia? Ra. Tafashi satu, apa dia? Shi. Istitalah satu, apa dia? Dot. Dan gunnah dua, mim dan nun dan mim. Tapi kenapa sifat berlawanan tak ingat? Sebab dia banyak. Kita nampak semua, tapi saya tak hafal dua-dua, saya hafal salah satu je. Apa huruf hams? Fahasahu syakhsun sakat. Apa huruf syiddah? Adib qatin bakat. Apa huruf tawassul? Umalanun. Saya hafal lin umma. Apa huruf isti'la? Khussa dagtin kis. Apa huruf itbaq? Saddaq tazu. Apa huruf izlaq? Firra mindu. Farra mindu. So tak susah pun kalau kita hafal itu. Tak Tapi ini rujukan ni nanti bila mana kita nak baca nota nanti. Contohlah hari ni kita nak belajar huruf ta. Terus tengok nombor 10 huruf ta. Okey, dia dah tunjuk gambar raja, itulah cara bentuk lidah kita, dan pastikan kesemua sifat dia kita laksanakan. Dia kena buat jah, dia kena buat syiddah, dia kena buat isti'ala, dia kena buat itbaq dan qalqalah. Okey, jadi bagi siapa yang tak belajar lagi sifat dan makhraj ni, makhraj dan sifat, memang dia tak faham guna nota ni. Sebab tu saya suruhkan dekat kelas saya, sebab semua dah pernah belajar, dia akan tahulah benda ni. Kalau tak pernah belajar, memang pening lah. Okey, itu sajalah untuk malam ni. Jangan pening-pening, jangan sedih-sedih. Okey, so simpan nota ni kita akan pakai bila nak baca nota makhraj. Nak bila tinggal lagi tajuk yang terakhir. Dua tajuk lagi kan? Bacaan khusus dengan tanda dalam Quran. Itu saja. Wallahu a'lam. Kemudian saya akan ulang balik lah, sebab itu ada permintaan nun mati, ada yang minta makhraj sifat. Nanti kita akan ulang balik insyaAllah, perkemaskan balik. Okey, itu saja. So saya dah jumpa lah untuk malam ni 10.40 lah. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Saya tutup dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Video.